Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan sambung dengan chapter 6, latch dan flip-flop. Okay, untuk chapter 6 ni akan ada dua jenis circuit yang kita akan pelajari lah, sama latch dan flip-flop. Okay, untuk latch ni dia ada tiga jenis latch, iaitu non-latch, no-latch dan D-latch. Untuk flip-flop ni adalah ada tiga circuit juga, tiga jenis flip-flop, SC flip-flop, CK flip-flop dan D flip-flop. Untuk di akhir chapter ni kita akan tengok untuk application untuk flip-flop. Okay, so okay, ni dua-dua ni adalah block diagram untuk latch, dan di belah kanan ni adalah untuk block diagram untuk flip-flop lah. Okay, beza antara latch dengan flip-flop ni, kalau untuk latch ni dia akan ada dua input, iaitu S dengan R lah. Kadang-kadang dia ada pakai S dengan C. Kalau untuk S dengan R ni maknanya set dan reset. Kalau untuk dengan S, dia punya input dia S dengan C, dia akan jadi set dengan clear. Okay, dia punya output dia akan ada Q dan Q bar lah. Okay, biasanya Q dan Q bar ni, Q bar ni adalah complement to each other lah. So kalau Q dia satu, Q bar dia akan jadi kosong. Begitulah sebaliknya lah. Kalau Q dia kosong, Q bar dia akan jadi satu. Okay, untuk flip-flop sebenarnya hampir sama dengan latch lah, cuma flip-flop dia akan ada cuma ada satu lagi input, iaitu kita panggil clock input lah. Dia ada SR ataupun SC, dia ada clock. Okay, so itu beza antara latch dengan flip-flop. Nanti saya akan terangkan lah bagaimana clock input ni berfungsi. Okay, sebenarnya kalau untuk flip-flop ni untuk synchronizing the input lah. Sebab itu clock ni adalah, clock ni biasanya kalau dalam lab kita akan menggunakan function generator. Mungkin kita akan pakai square wave 1 kHz, voltage dia mungkin 1 volt peak to peak. Tu boleh jadi dia punya clock lah. So untuk clock ni dia akan ada frekuensi lah yang kita pakai. Okay, untuk latch ni dia akan berubah. Q dia, output dia akan berubah setiap kali S dengan R ni berubah. Tapi kalau untuk flip-flop ni, dia berubah kalau S dengan R ada perubahan, tapi dia kena tunggu clock is triggered. Nanti saya akan terangkan, kita akan terangkan lah pada untuk flip-flop apa yang dimaksud dengan clock is triggered. Okay, kita masuk dengan latch yang pertama, iaitu non-latch. Okay, non-latch dia ikut nama dia lah. Non-latch maknanya dia terdiri daripada non-gates. Okay, untuk latch ni kita akan guna dua non-gate lah. Cuma dia punya output untuk non-gate ni akan interconnect to the with the other non-gate inputs. Okay, so yang ni kan, yang ni dia punya output dia akan interconnect dengan input untuk non-gate yang sebelah dia lah. Okay, yang ni pun sama lah. So output yang ni bersambung dengan non-gate yang di sebelahnya. Okay, dia ada dua input, S dengan C, set clear ataupun SR, set reset. Okay, dia akan ada dua output. Tapi sebenarnya satu je lah, sebab Q dia, kalau Q dia kosong, Q bar dia akan jadi satu lah. Maknanya dia dalam keadaan complement lah. Okay, so tidak seperti circuit-circuit yang kita belajar sebelum ni. Kalau kita tengok dekat chapter 4 dengan 5, chapter 4 dengan 5, kalau untuk 4 tu kan kita ada combinational logic circuit, mana combination of the lot of gates. And then kalau untuk chapter 5 tu kita ada mungkin kita ada half adder, full adder, lepas tu kita ada decoder, encoder. Okay, semua circuit tu dia circuit without memory lah. Kalau untuk latch dan latch dengan flip-flop ni is the circuit with the memory. Okay, nanti saya akan terangkan dalam sekejap lagi lah kenapa kita panggil untuk latch dengan flip-flop ni circuit with the memory.
Okay, so there is a two input. Two input dan X dengan C. So maknanya dia akan ada empat possible combination lah. Tapi kena ingat Q ni, Q dan Q bar ni also ada input lah. Dia input juga. Walaupun dia output, tapi dia sebabkan output dia interconnect with the input, dia sebenarnya dia bertindak sebagai input juga. Okay, first kali kita ini dia punya circuit ya. Okay, yang ni lah dia punya truth table lah. Nanti saya akan terangkan. Lepas ni kita akan terangkan bagaimana daripada circuit ni kita boleh dapat truth table yang macam ni lah. Okay, yang ni adalah untuk ni truth table untuk NAND gate. Okay. So first kali kita tengok kalau untuk combination, okay, combination input dia kosong kosong, kemudian Q dia kosong. So bila Q dia kat sini kosong, automatic Q bar ni akan jadi satu lah. Okay. So okay, ni keadaan ni lah. Ini kita panggil kita boleh panggil sebagai initial condition dia. Kemudian Q dengan Q bar ni, okay, dia interconnect with the input. So dia akan pergi ke sini lah. Kosong dia akan pergi ke sini. Dia akan jadi input untuk gate dan yang di sini. Kemudian satu untuk Q bar ni akan jadi satu input, akan masukkan di gate dan yang di belah atas ni. Okay, dia macam ni lah. So kosong tadi okay, yang ni dia punya initial condition lah. Kosong kosong. Okay, lepas tu kita kena analyze. Kosong satu ni akan jadi, sini akan jadi satu, kosong kosong akan jadi satu. Kan, kosong satu, tengok kosong satu dia akan jadi satu, satu kosong dia akan jadi satu. Okey, satu ni balik, satu dengan satu ni dia akan pergi balik kepada input. Kan ini output Q bar ni dia akan jadi input kat sini lah untuk gate yang di belah atas. Kalau untuk satu di Q ni dia akan jadi input untuk gate yang di sebelah bawah. So kalau kita tengok dia akan jadi satu-satu balik. So okey, bila last kali dia akan dapat satu-satu, dia akan dapat sama lah. Okey, ini dia punya, kita kata dia punya final condition ni lah. Final condition maknanya dia tak akan berubah lah ni. Sebab satu pergi ke sini, dia akan dapat state yang sama. Maknanya dia punya last state dia adalah satu-satu lah. So satu-satu. Okey, kalau untuk sepatutnya kalau untuk Q dengan Q bar ni, dia tak boleh dapat state yang sama lah. Maknanya kalau Q ni satu, Q bar ni jadi satu, tak boleh. Sebab the Q dengan Q bar ni must be complement lah. Maknanya kalau satu, sini akan jadi kosong. Okey, tak apa, nanti akan terangkan lah. Sebenarnya kita panggil ini ada dalam keadaan invalid condition lah. Invalid condition. Okey, kita tengok untuk untuk combination yang kedua. Okey, 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1 lah. So kat sini automatic Q bar ni akan jadi kosong lah, sebab Q dia 1, sini akan jadi kosong. So yang ni akan, kosong ni akan pergi kepada input untuk gate yang di atas, 1 ni akan pergi kepada input pada gate yang di bawah. Okay, so kita analyze. 0, 0 dia akan jadi 1, 1, 0 pun dia akan jadi 1. Okay, 1 ni dia akan pergi ke satu di Q bar ni, dia akan pergi kepada input di gate yang di belah atas, dan satu di Q ni dia akan pergi kepada gate yang di sebelah bawah. Okey, dia akan jadi macam ni lah. So kalau kita analyze balik, kita akan dapat satu-satu. So maknanya bila dia dapat satu-satu ni, okey, maknanya dia punya state ni dia tak akan berubah. Okey, maknanya kalau kosong-kosong dia akan dapat last state dia akan dapat Q dengan Q bar dia akan jadi satu-satu. Okey, so kita tengok untuk combination yang ketiga, 0, 1 dengan 0 lah. So Q bar dia akan jadi 1. Okey, 0 di Q ni akan jadi input kepada gate yang di belah bawah. 1 di Q bar ni akan jadi input untuk gates yang di sebelah atas. Oh, kita akan analyze. 0, 1 dia akan jadi 1. 0, 1 pun dia akan jadi 1. Okey, 0, 1 dia akan jadi 1 kan. Okey, cuma yang ni satu yang Q bar ni, satu yang di Q ni dia akan pergi kepada gate, input kepada gate yang di sebelah bawah lah. Q, kalau untuk Q bar ni akan jadi input untuk gate di sebelah atas. So dia akan jadi macam ni. So kalau kita analyze balik, 0 dengan 1 dia akan jadi 1. 1 dengan 1 dia akan jadi
kosong. Okey. So yang ni state dia boleh lagi berubah sebab kat sini kosong kan, sini satu. So kosong yang Q bar ni dia akan extra ke, dia akan jadi input untuk gates yang di sebelah atas. Satu ni tak apalah sebab dia sama. So dia berubah. So kalau kita analyze balik, kosong kosong, okey, dia akan jadi kosong kosong, dia akan jadi satu, satu satu dia akan jadi kosong. Okey, satu satu dia akan jadi kosong, kosong 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 dia akan jadi satu. So bila dapat macam ni, okey, maknanya ini dia punya final state dia. Final state dia maknanya dia tak akan berubah lah. Kalau kita tengok final state dia, dia tak akan berubah. Sebab kat sini kosong, satu satu dia akan dapat satu kosong juga. Dia punya Q dengan Q bar dia akan jadi satu kosong. Kalau kita tengok untuk combination yang keempat, iaitu kosong satu satu kosong. Okey, kosong satu satu. Okey, so bila kosong satu satu, okey, Q bar ni automatik dia akan jadi kosong lah sebab Q kat atas adalah satu. Okey, so Q yang ni dia akan jadi input Q, output Q ni dia akan jadi input untuk gate yang di sebelah bawah. Output Q bar ni akan jadi input untuk gate yang di sebelah atas. Okey, kita akan analyze. Kosong kosong dia akan jadi kosong, satu satu dia akan jadi satu. So kalau kita tengok, okey, satu satu dia kosong, satu satu jadi kosong, kosong kosong dia akan jadi satu. Okey, kalau kita tengok dia akan sama kan. So maknanya ini adalah dia punya final state dia lah. So kamu kena analyze sampai Q dengan Q bar ni tak akan ada perubahan dah. So kalau masukkan dekat sini kan, mana sebab Q ni yang berubah, yang kosong dengan satu, S dengan C ni dia akan sentiasa sama. Combination dia akan sentiasa sama. Cuma Q dengan Q bar dengan dia punya input yang interconnect ni, dia akan ada perubahan lah. So kamu kena buat analyze sampai Q dia dapat satu state yang kata state yang mana dia tak akan berubah lah untuk combination tu. So sekarang ni ini adalah final state lah untuk combination 0 1 1. Kemudian kita akan tengok combination yang seterusnya 1 0 0 1 0 0. So kat sini kosong, yang ni automatic akan jadi 1. So 1 Q bar ni akan jadi input di sebelah gate yang di sebelah atas. Q output Q ni akan jadi input untuk gate yang di sebelah bawah. So bila kita analyze, 1 1 dia akan jadi 0 0 0 dia akan jadi 1. So kalau kita tengok ini dia punya final state lah. So tak akan ada perubahan. So dia punya final state dia adalah 0 1. Okey, sama juga untuk combination yang seterusnya, iaitu 1 0 1 1 0 1. Okey, yang ni automatic akan jadi 0. So 1 untuk Q ni dia akan jadi input untuk gate yang di sebelah bawah. Kalau 0 untuk Q bar ni akan jadi input di sebelah atas. So bila dapat macam ni, so kalau kita analyze dia, 1 0 dia akan jadi 1 1 0 dia akan jadi 1. Okey, cuma state ni dia boleh berubah lagi. 1 0 1 dia akan jadi 1 Q bar ni dia akan jadi input untuk gate yang sebelah atas. Okey, sebab Q ni sama kan. Okey, bila kita analyze balik, 1 1 ni akan dapat 0. 1 0 ni akan dapat 1 1 dapat 0. 1 1 0 dapat 1. Okey, yang ni masih lagi apa kita kata ada perubahan kan, sebab Q kat sini 0 dia berubah. So yang ni dia akan jadi input. Q ni dia akan jadi input untuk gate yang di sebelah bawah. Kemudian bila kita analyze balik, 1 1 dia akan jadi 0. 0 0 dia akan jadi 1. Okey, so bila dapat macam ni, kita akan tengok, okey, ini adalah state dia dah tak boleh berubah. State dia akan sama saja. So untuk combination 1 0 0 dia akan dapat 0 1. Okey, kita next punya combination untuk 1 1 0 1 1 0. Okey, Q bar akan jadi 1 automatic. Okey, 0 untuk Q ni dia akan jadi input gate di sebelah bawah. Q 1 untuk Q bar ni dia akan jadi input untuk gate di sebelah atas. Okey ya. So okey, kalau kita analyze dia, 1 1 akan dapat 0 1 dia akan dapat 1. Okey, kita tengok yang ni state dia adalah state yang orang kata dia tak ada perubahan. Maknanya dia tak berubah lah. Kalau apa lepas ni, 1 ni akan jadi input di sini, 0 ni akan jadi input kat sini kan. So sentiasa sama lah. So bila 1 1 dapat 0 1. Okey, untuk combination
last kali untuk combination 111 kan. So Q bar dia adalah kosong. So Q bar kosong kat sini akan jadi input sebelah atas. Q1 di sini akan jadi input untuk gate sebelah bawah. So 10 kita akan dapat 1. Kalau kita analyze lah, 10 akan dapat 1, 11 akan dapat kosong. So kalau kita tengok ini adalah dia punya final state lah. So dia akan dapat state yang sama. So ini yang apa? Bila kita analyze, yang tu yang kita boleh dapat truth table yang ni lah. Tapi ini truth table yang kita kena summarize lah. Okey, bila kita summarizekan untuk truth table untuk non-latch ni, so sebenarnya kita nak tengok combination untuk S dengan C saja. Sebab Q ni dia interconnect, so tak nampak sangat lah. Dia yang apa ni, yang kita boleh bagi input dia cuma S dengan C saja. So untuk S dengan C tu, sebabkan dia adalah dua input, so combination dia adalah 4 lah. Maknanya 00, 01, 10 dengan 11. So kalau kita tengok untuk combination 00, 00 ni, kita akan dapat invalid lah. So mana invalid tu, mana Q dengan Q bar dia pada state yang sama. Q dengan Q bar dia pada state yang sama, maknanya kalau Q dia 1, Q bar dia 1. Kalau Q dia kosong, Q bar dia kosong, maknanya kita dalam keadaan invalid situation. So sepatutnya kalau kita nak design something menggunakan non-latch, maknanya kita kena consider lah untuk combination S dia kosong, C dia kosong. Kena consider lah supaya tak dapat invalid condition lah. So ini kita panggil invalid. So kalau untuk S dia kosong, C dia 1, so yang ni kita panggil dia dalam keadaan set. Maknanya kenapa set ni, maknanya Q dia daripada set daripada ni lah, daripada Q daripada kosong dia pergi kepada 1 lah. So kalau untuk combination 10 adalah untuk dia clear. So maknanya ni lah, ni sebenarnya kita tengok yang ni, daripada Q dia daripada 1 pergi kepada kosong, dia akan dapat clear lah. And then yang untuk last kali combination untuk 11 ini kita panggil combination untuk hold. Kalau kita tengok before dengan after dia, Q dia kan, Q dia kosong, Q bar dia 1, state yang selepas dia, yang last kali punya state, final state dia adalah sama, state dia sama. Kita dapat 00, 01, 01. So kalau untuk yang combination yang bawah ni 10, dia pun dapat 10. Yang ni kita panggil hold. Hold ni maknanya dia hold the previous state dia. Yang ni final state dia, dia hold the previous yang ni, yang before ni. Yang ni yang kita panggil the circuit with the memory. Maknanya dia boleh hold. Hold tu sebenarnya dia simpan, dia store data. So bila kalau untuk latch dengan flip flop ni, okey, yang orang kata dia punya features dia, sebab dia ada hold. Hold ni maknanya dia simpan, hold, dia store the previous data. So kalau kita summarize kan, okey, ini yang kita dapat lah. So ini untuk non-latch lah. 00 dia akan dapat invalid, 01 dia akan set, 10 dia akan clear, 11 dia akan hold. Okey, macam mana kita nak guna truth table ni? So bila macam mana kita nak guna truth table ni bila kita kita ada timing diagram. Biasanya kalau gunanya dia kena ada ni lah, circuit. Maknanya kita bagi dekat S dengan C tu, circuit untuk S dengan C untuk latch tu, kita akan masukkan wave signal, kemudian kita akan evaluate dia punya output dia lah. Okey, so macam ni kan, ini signal, kita bagi waveform untuk S dia, lepas tu kita bagi waveform untuk C dia, kemudian kita tengok dia punya output lah. Output dia adalah Q kan. So ini dia punya truth table dia. Kalau kita tengok, okey, biasanya Q pada initial condition biasanya lah. Sebab di sini pun dalam example ni pun dia beritahu assume that the initially Q is equal to 0. Biasanya kita assumekan Q dia sama dengan 0. Tapi bergantung pada soalan. Kadang-kadang Q dia sama dengan 1. Tapi sekarang ni dia adalah Q dia sama dengan 0. So kita akan evaluate untuk latch ni setiap kali S ataupun C dia ada perubahan. Setiap kali S ataupun C dia ada perubahan. Contohnya sekini perubahan, maknanya dia akan ada perubahan daripada 1 ke 0, 0 ke 1. Itu kita panggil perubahan lah.
Maknanya dekat dia punya signal dia ada perubahan lah, daripada 1 pergi ke 0 ataupun 0 pergi ke 1. So bila kita ada, setiap kali ada perubahan dekat S ataupun C, kita kena tengok. Kita kena tengok lah combination ni lah. Combination. Contohnya kat sini kan, perubahan ni adalah daripada 1 pergi ke 0. Yang ni pun 1 pergi kepada 1 lah. Maknanya sekarang ni perubahan dia ada dekat S, dekat input S. So kita kena tengok. So kalau S01 ni, 01 ni dia akan set lah. So maknanya sebab ini Q dia adalah initially 0. So bila 01 dia akan set, so dia akan jadi 1. Set tu maknanya Q dia sama dengan 1. Okay, kena ingat ni, kalau set tu maknanya Q dia equal to 1. So kemudian kat sini ada perubahan pula, daripada 0 pergi kepada 1 lah. So kita kena tengok kat sini lah. So kat sini adalah 1, 1. Maknanya dia ada perubahan dekat S ni lagi. So 0, 1, 1, 1 kan. 1, 1 ni kalau kita tengok dekat output ni, 1, 1 adalah hold. Maknanya dia akan hold. Sepanjang dia 1, 1 ni dia akan hold. Hold maknanya hold the previous state dia. So sekarang ni hold ni, previous state dia adalah 1. So dia akan hold 1 lah. Kemudian ada perubahan pula dekat C. Kalau kita tengok perubahan kat sini kan, daripada 1 pergi kepada 0. Tapi dekat S ni tak ada perubahan pun, tapi kita kena evaluate. 1 pergi kepada 0, 1, 0. 1, 0 kalau kita tengok 1, 0 is clear. Maknanya clear tu Q is equal to 0. So so dia punya kat sini output dia, Q dia akan dapat 0 lah. Okay. So and then ada perubahan lagi daripada C dia, daripada 0 pergi ke 1. Kalau kita tengok kat sini 1, 1, 1, 1 maknanya dia akan hold. Hold sepanjang ni lah. Selagi dia tak ada perubahan, dia akan hold. Okay, dia kat sini tak ada perubahan kan. Sampai dekat S dia, dia ada perubahan daripada 1 pergi kepada 0. So kalau kita tengok 1 pergi kepada 0, di sini adalah 01. 01 adalah set. Set maknanya Q dia sama dengan 0. Kemudian sampai kat sini, okey 1, 1 kan kita tengok yang ni ada perubahan sikit. 1, 1 dia akan hold sampai kat sini. 1, 0 dia akan clear. Kemudian 1, 1 dia akan hold. Okey, ini cara kita evaluate untuk latch lah. Maknanya setiap kali ada perubahan dekat S ataupun C, maknanya kita kena evaluate. Kena tengok evaluate tu, tak boleh tengok S saja ataupun C saja, kena tengok kedua-dua input lah. Kemudian kita tengok apa berlaku dekat dia punya output, sama ada dia set, sama ada dia clear ataupun sama ada dia hold. Kalau untuk nak dapatkan dia punya waveform untuk Q-bar sebenarnya adalah komplement daripada Q lah. So kalau kita tengok kat sini, so dia dapat bentuk macam ni lah. Saya tak berapa ni, mungkin tak berapa cantik dia punya saya lukis ni. So dia sebenarnya dia akan dapat mirror. Bukan macam ni lah. Tapi yang ni garis lurus, dia dapat mirror. Okey, ni adalah dia punya Q-bar lah. Allahu Akbar. Okey. Ni Q-bar dia lah. Bukan macam ni lah. Tapi ni dia tak apa-apa ni kan. Cantik kan, garis lurus. Tapi dia akan dapat mirror. Saya lupa nak masukkan dalam slide. Okay, ini macam mana kita nak evaluate untuk non-latch lah. Okay, kita tengok seterusnya. Ini adalah untuk no-latch. No-latch sama je sebenarnya dengan non-latch. Sama je. Cuma no-latch ni menggunakan no-gate. Okay, dia punya connection dia pun sama. So maknanya dia input dia, output untuk Q kat sini, dia akan jadi interconnect untuk
output kat sini akan jadi interconnect dengan input yang gate yang sebelah atas. Okay ya. So dia akan ada, okay, dia ada set dengan clear, okay, dia punya Q dengan Q bar. So ini dia punya truth table lah. Okay, saya tak terangkan dia punya macam mana kita evaluate dia punya, kita analyze dia punya circuit, sebab sama seperti NAND gate. Okay, yang ni kita dah summarize kan. Bila kita summarize kan, kita akan dapat truth table macam ni lah. Ini okay, yang ni yang last kali kat sini lah. So maknanya bila 00 tu dia akan hold, 01 tu dia akan clear, 10 tu dia akan set, 11 tu dia akan invalid. Okay, so okay, ini kalau kita macam mana kita nak evaluate untuk knowledge lah. Okay, kita akan bagi signal dekat S dengan C dia, waveform. Apply waveform dekat S dengan C dia, kita akan tengok evaluate dia punya output dia, Q dia lah. So kalau untuk okay, ini dia punya truth table dia. So kalau 00, okay, maknanya ini initially 0, lepas tu ada perubahan kat sini kan, daripada 0 pergi kepada 1, 10 tu dia akan set. So dia akan set. Okay, kalau untuk 10 dia akan set, lepas tu 00 dia akan hold, 00 dia akan hold. Lepas tu 01 ni dia akan clear. 01 ni dia akan clear. So maknanya clear ni maknanya Q dia sama dengan 0. Lepas tu 00 dia akan hold the previous. Dia akan hold kat sini. Previous dia adalah 0. Yang ni. Dia akan start hold daripada sini. Cuma dia akan hold apa? Hold the previous state. So sekarang ni previous state dia adalah 0. So dia akan jadi 0 sampai sini. Lepas tu ada perubahan dekat S ni, daripada 0 pergi 1, evaluate pula 10 adalah set. So sampai kat sini ada perubahan 1 pergi kepada 0. Kemudian kat sini kalau kita tengok 00 lah. 00 adalah hold, dia akan hold. Kemudian 0 pergi 1, 01 dia akan jadi clear. 00 dia akan hold. Okey, itu cara kita evaluate untuk knowledge lah. Sama dia sebenarnya, sama seperti knowledge, tapi cuma truth table yang berlainan lah. So kalau ini adalah untuk Q, kalau untuk Q bar dia, okey, ini dia punya Q bar lah. Bagi garis lurus tak nampak, tak cantik. So maknanya kamu boleh buat mirrorkan dia, kamu akan dapat dia punya Q bar. Sebab kalau kosong kat sini, dia akan jadi 1, dia akan jadi kosong, and so on. Okey, ini adalah untuk knowledge lah. Untuk knowledge. Okey, kita akan masuk kepada D-latch. Okey, D-latch also called as a transparent latch, ataupun maknanya because its ability to copy the D input to its output Q. Okey, it has a 2 input. Okey, kalau untuk D-latch ni, dia ada 2 input, D dengan enable, and 2 output lah, Q and Q bar, which is the Q bar. Q and Q bar is complement to each other lah. So ni dia punya, ni lah. So dia akan ada block diagram lah. D, lepas tu dia ada, ni ada enable. Lepas tu dia akan ada Q, dia akan ada Q bar. Okay, ni block diagram untuk D-latch lah. Okay, apa yang D-latch buat? Dia punya internal circuitry lah. Kamu tak perlu hafal pun tak apa. Cuma kena hafal, kena tahu dia punya block diagram dia. So D dengan enable, dia Q dengan Q bar. Okay, so ini dia punya truth table dia. So kalau D dia kosong, okay, enable dia, bila enable dia 1, setiap kali enable dia 1, maknanya the output will copy the input. Bila enable dia 1 kan, so the output will copy the input. So maknanya kalau enable dia 1, kalau kat sini D dia kosong, Q dia akan jadi kosong. The Q bar akan jadi 1 lah.
sebab dia complement. So kalau dia enable dia 1, okey D dia 1, okey Q dia pun jadi 1. Okey, kalau enable dia kosong, maknanya dia ada perubahan lah daripada enable dia pergi 1 pergi pada kosong. Okey, yang ni yang kita panggil dia akan hold X ni maknanya D. X ni bukan maksudnya kat sini akan dapat X. X ni maknanya condition dia akan ada 1 ataupun kosong. 1 ataupun kosong. So maknanya dia punya kosong, maknanya dia hold tu, dia akan hold the previous state. Yang D tu dia akan hold the previous state yang D tu. So kita tengok dia punya ni lah contoh dia. Okay, contoh ini dia punya waveform lah. Kita bagi signal dekat D, ini enable lah. So kalau kita tengok pada enable dia 1, maknanya the output will copy the input. Ni kita panggil, sebab tu kita panggil transparent latch. So maknanya dia sama sebiji dia akan copy. Cuma dekat sini kan dia akan ada perubahan enable dia daripada 1 pergi kepada kosong. So 1 pergi ke kosong kat sini, kalau kita tengok 1 pergi kosong kat sini, dia punya previous state dia adalah 1. So tu yang saya kata dia akan hold the previous state, dia akan jadi 1 sepanjang enable dia kosong lah. So enable dia kosong dia akan jadi 1 sebab dia akan hold the previous state. Previous state dia yang ni. Yang ni. Maknanya just before the state of the enable change from 1 to 0. So maknanya daripada 1 pergi kosong ni, ada perubahan daripada 1 pergi kosong ni. Okay, just before tu adalah kawasan ni. So maknanya D dia adalah sama dengan 1. So dia akan hold 1 sampailah D enable dia kosong kan. Bila enable dia bertukar daripada kosong pergi 1, maknanya dia akan copy balik. Dia akan copy balik the input. Dia akan dapat sama lah macam input. Yang ni kita panggil, maknanya dia akan transfer dia, maknanya copy the input. So ini kita panggil untuk D latch lah. So okay, ni dia punya tu stable dia. Habis untuk latch. Nanti kita akan sambung untuk flip flop.